tidak akan menghinakan kalimat Allah. Jadi bila orang Kristian 39 tahun orang Kristian sudah ada kalimat Allah dalam hati mereka, apa kata kita ajak mereka kepada Islam? Mereka kembali kepada Islam. Cara kita itulah kita dialog, dan akhirnya bila kami berdialog, dan banyak yang orang tanya saya tentang bagaimana akhirnya menurut kitab-kitab penulisan gereja daripada salah silah Nabi Ismail akhirnya membawa kepada satu keturunan bangsa yang mana bahasa dia sama sebagaimana bahasa Al-Quran itu diturunkan 610 tahun masih, yaitu keturunan anak kedua Nabi Ismail pada kita. Ini yang ditulis dalam kitab Bible. Dan orang Kristian tidak akan mengajar tentang salah silah Nabi Ismail kerana apa? Akhirnya akan membawa mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Alhamdulillah saya tidak berniat untuk mengambil masa yang panjang. Banyak yang kita berkongsi sebagai contoh tentang perayaan 25 hari bulan Disember, antara koma dan toleransi kita. Bila kita melafazkan kalimah itu dengan keadaan kita sedar apa dia punya konsekuensi, apa dia punya batas-batas hablum minallah dia. Itu pun ramai orang tak faham. Ada banyak lagi yang lain-lain yang kita boleh kongsikan berdasarkan perbandingan agama. Sebab itu bila jabatan-jabatan banyak ambil saya ceramah, biasanya saya akan buat perbandingan. Contohnya kisah Nabi Daud berdasarkan itu di dalam kitab Injil, kitab Bible, dan daripada tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Ismail, kisah-kisah ini bila kita orang Islam belajar, kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi-Nabi terdahulu. Tetapi kita jangan melupakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pembunuh kita, Nabi kita. Sebab itu pada hari-hari tasawuf Islam, bila kami belajar berada di India, Maulana kita akan duduk lepas sembahyang subuh, sebelum sembahyang asar, kami akan membacakan syair-syair. Kita akan dengar Tere hi naam se har ibtiza hai, tere hi nam tak har intiha hai, teri hamdo sana alhamdulillah ke tu hai mere Muhammad ka khuda hai. Allah Allah akan mengingat kepada sejarah Nabi Muhammad. Ya dan Nabi ka gulshan mein ka, ya dan Nabi ka gulshan mein ka lagta hai. Banyak kita baca-baca syair seronok. Sebab itu seni ini boleh menjadi satu medan dakwah. Sebab itu bila saya belajar di Kolkata India, ramai orang bukan Islam datang dengan syair-syair kita. Ya dan Nabi, 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 ya dan Nabi, 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 ke gulshan mehka, ke gulshan mehka, lagta hai, ya dan Nabi ka gulshan mehka lagta hai. Subhanallah. Itu antaranya bila kita bersyair, kita mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin sekalian, itulah dia tadi perkongsian saya. InsyaAllah kalau saya diberi kesempatan untuk kuliah pada masa-masa akan datang, sangat-sangat saya hargai. Saya kadang-kadang orang tanya sebab kasar, kasar untuk dia. Kebanyakan dia orang akan minta saya ajar juga. Tapi Alhamdulillah, sebab apa? Dalam perkara agama, saya minta kita bersama-sama mencari mufakat. Kita menambah yang kurang, kita membunuh yang pendek, kita menjinak yang liar, kita merampak yang rendah, kita menyisir yang lupa, kita melantai yang rapuh, kita memperbaiki yang besar. Jadi, terima kasih atas perhatian, maaf atas keterlanjuran. Al-maklum sajalah, kalau keris melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah menulis hati, maaf saya kena materi. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa, lain hari. Cuma akhirnya saya cuma nak bagi tahu di sini bahawa
kami di Pusat Tarbiyah Islam Sarawak, bagi siapa-siapa yang nak menyumbang NGO kami ke sana, boleh masuk ke account kita di British. Inilah antara kerja-kerja dakwah dan ziarah kami di Pusat Tarbiyah Islam Sarawak, dan banyak aktiviti kita, dan salah satu aktiviti yang sangat luar biasa bila kita melakukan majlis tahlil. Orang bukan Islam datang lebih ramai daripada orang Islam dalam majlis tahlil. Boleh tengok dekat Facebook saya, mubaligislam@gmail.com. Kita panggil, bahkan dia orang datang, bukan dia orang datang untuk takwa. Dia orang datang bukan macam kita Melayu, kalau malam ni ada tahlil lah kat masjid, makan apa ada, kami boleh tak? Yang tu dia fikir. Jadi orang bukan Islam ni, dia datang, dia bukan fikir pasal makan, dia bukan dia dudukkan dalam dengar kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun senyum. Bila kita berdoa, dia pun macam ala segar dia letak tangan, letak kat bawah macam ni. Bila kita aminkan doa, ustaz, dia kata amin, amin. Dia pun amin, amin. Dia pun ada amin, tapi dia pun sikit sebab dia segar. Akhirnya ketua imam Anglican di kawasan saya menjadi pembantu yang sangat baik kepada jemaah kami Islam Buddhis untuk dakwah dan ziarah. Dan bila kami pergi ke Rumah Panjang dia, ada satu kampung nama dia Kuah, Rumah Panjang ketua imam Anglican tu, dia kata kalau nak semayang dekat rumah saya bersih. Jangan semayang tempat kotor. Ketua imam Anglican minta kami semayang dekat rumah dia. Dia dah bersihkan satu bahagian, dia dah bersihkan, di situlah kami semayang. Dan tahun lepas kita dapat dana, dapat buat sunau di Rumah Panjang. Alhamdulillah Rumah Panjang itu dibakar. Mungkin sebab kianat rasanya, sebab ketua tuan rumah dia masuk Islam, lepas tu pengikut dia masuk Islam, dia orang halaukan tuan rumah tu, ketua kampung tu dihalaukan daripada Rumah Panjang. Lepas tu bila dia orang buat satu penempatan baru, Rumah Panjang mereka terbakar. Kita tak tahu apa motif dia terbakar, tiba-tiba terbakar. Selepas dia orang dirikan rumah, dia orang bangunkan semula, dan alhamdulillah kita dapat dana, kita dapat buat satu pusat kegiatan mereka. Jadi kami di British, itulah kami bergerak atas dasar semangat-semangat orang, dan sahabat-sahabat kita boleh datang ke Sarawak bersama-sama dengan kita melakukan kerja kita dakwah dan ziarah bersama. Siapa yang nak sumbang telefon sangat dialu-alukan, sebab 80% adalah wanita yang Islam. Jadi kalau ada yang tak dijodoh lagi susah nak dapat jodoh, datang Sarawak. Kepada kakak-kakak, izinkanlah supaya dapat rumah. Main bergurau. Macam itulah cerita. Jadi sahabat-sahabat kita, saya tak ada rumah, kita sangat-sangat lakukan. Sebab itu saja sebenarnya kita sebagai merasa mandiri iman kita tak sabar nak berkongsi dengan orang ramai dan mengajak kepada Islam. Itulah sebenarnya ramai orang yang masuk Islam, akhirnya mereka menyebarkan agama Islam, mereka menjadi pendakwah. Itu yang ramai dilakukan oleh, dan termasuk seorang penerbit filem yang menghina Nabi. Dia buat filem menghina Nabi 2 tahun lepas. Tahun ni dia masuk Islam dan dia terus menunaikan haji. Subhanallah. Dia masuk Islam. Harold Fencer namanya. Alhamdulillah. Dia tahu. Bila saya dengar kisah dia kan, dia di Arab Saudi, dia diinterview oleh wartawan, muka dia sebuah yang nangis daripada seorang yang menghina Islam melalui filem, akhirnya masuk Islam dan tidak lama lepas itu menunaikan haji. Subhanallah. Itu sebenarnya daripada kita gandung orang bukan Islam, adalah lebih baik kita mengajak mereka kepada Islam. Kalau kita tak ada kemampuan untuk keluar berdakwah, kita bantu pendakwah-pendakwah kita. Ini yang orang Kristian berjaya melepasi orang Islam. Mereka, walaupun dana mereka tak banyak, mereka bantu pendakwah-pendakwah dia untuk menyebarkan agama mereka. Itu saja. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.